Okey, Assalamualaikum dan selamat petang. Kami daripada College Community Malaysia ingin menyertai satu pembentangan International Conference on Communication, Management and Humanities 2020 ICOMA 2020. Terima kasih ke atas penganjuran pada hari ini. Okey, kami pembentang daripada College Community Malaysia, iaitu saya sendiri Yusuf Malawati Hamdan sebagai Ketua Pendidik, Nur Azizah binti Ibrahim sebagai pendidik kedua dan Rafizi Ramli sebagai pendidik ketiga. Tajuk kajian kami pada hari ini ialah kajian terhadap kesedaran pembelajaran konvensional kepada pembelajaran e-pembelajaran pelajar-pelajar pastry dan kulinari di College Community Malaysia. Okey, untuk pembentangan pertama saya akan memperkenalkan rakan pembentang saya iaitu Rafizi bin Ramli untuk menyampaikan pembentangan pengenalan, penyataan masalah dan objektif. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Rafizi bin Ramli akan membentangkan mengenai pengenalan, penyataan masalah dan juga objektif. Okey, kertas kerja ini membincangkan tentang kesedaran penggunaan e-pembelajaran yang berkesan di dalam PDP di College Community Malaysia. Okey, menurut ALI 2004, e-pembelajaran adalah pembelajaran dalam talian dengan penggunaan internet untuk mengakses bahan pembelajaran, berinteraksi dengan kandungan, pengajar dan rakan pelajar, mendapatkan sokongan semasa proses pembelajaran berlaku agar dapat menimba ilmu, membina sesuatu yang bermakna dan dapat berkembang hasil daripada pengalaman pembelajaran. E-pembelajaran pada peringkat pendidikan tinggi pula menjadi kaedah pembelajaran pada masa kini dan masa hadapan. Ia berupaya mempercepatkan pengajaran dan pembelajaran bukan sahaja untuk menukarkan modul tradisional, kos, program dan bilik darjah dalam versi atas talian, bahkan penggunaan teknologi e-pembelajaran boleh menyumbang kepada persekitaran pengajaran dan pembelajaran yang lebih fleksibel. Di Malaysia, e-pembelajaran merupakan teknologi yang asas. Impak dan penerimaan oleh masyarakat, contohnya di Institut Pengajian Tinggi iaitu IPT, amat menggalakkan kerana pelajar lebih seronok untuk menjelajah dunia teknologi untuk mendapat bahan-bahan di dalam PDP mereka. Tahap pelaksanaan e-pembelajaran pada masa kini akan lebih diperluaskan kerana dunia sekarang ke arah revolusi IR 4.0, di mana semua aktiviti banyak berlandaskan teknologi. Corak yang sama akan turut diselidiki di College Community Malaysia. Penyataan masalah sebelum sistem e-pembelajaran dilaksanakan, pembelajaran TVET mata pelajaran hiasan kek di College Community dan Politeknik adalah berkonsepkan di mana proses pembelajaran amali di dalam kelas secara demonstrasi dan face to face. Permasalahan penyampaian pembelajaran konvensional dilihat kurang proaktif, tajuk dan topik tertentu yang ketinggalan dan proses mengulang kaji kemahiran tersebut tidak dapat diulangi. Objektif kajian ini adalah untuk yang pertamanya membangunkan sistem pembelajaran subjek pastry secara fleksibel, berinteraktif dan mesra pengguna supaya dapat menjimatkan masa dan kos. Mengkaji keberkesanan dan kesedaran terhadap konsep e-pembelajaran dalam sistem PDP iaitu sistem pengajaran dan pembelajaran. Dan yang ketiga adalah untuk menjadikan pembelajaran TVET menepati pembangunan teknologi digital revolusi industri 4.0. Saya serahkan kepada rakan saya untuk meneruskan dengan sorotan kajian. Berkenaan dengan sorotan kajian kami melalui dan merujuk kepada jurnal-jurnal yang telah dikumpulkan. Terdapat 3 poin utama diperolehi untuk sorotan kajian ini, iaitu poin pertama, kaedah pembelajaran konvensional berteraskan pendidikan asas vokasional iaitu PEV. Yang kedua, pembelajaran berasaskan kaedah e-pembelajaran menggantikan kaedah pembelajaran konvensional dalam pendidikan dan latihan vokasional. Dan poin ketiga, peningkatan kemahiran dan ilmu baru untuk warga pendidik. Untuk poin yang pertama, seperti kita sedia maklum, kaedah pembelajaran secara konvensional merupakan kaedah yang berkesan terutama kepada pelajar yang menghadapi kesukaran mengikuti pembelajaran berat dalam akademik. Walau bagaimanapun, kaedah ini memerlukan pelbagai jenis sumber seperti tenaga pengajar, kemudahan infrastruktur seperti bengkel dan makmal, peralatan yang bersesuaian, bahan-bahan dan juga semestinya sumber kewangan. Ini
menjadikan kaedah e-pembelajaran lebih mudah, fleksibel, berpatutan berbanding kaedah konvensional. Untuk poin kedua, senari dengan peredaran masa dan mengikuti revolusi industri 4.0, kaedah konvensional atau pembelajaran sahala ini, pelajar didapati lebih pasif dalam menerima maklumat. Sehubungan dengan itu, pengguna sistem dalam e-pembelajaran ini mendapati ia sangat mudah dipraktikkan di mana-mana saja dan pengguna dapat mengakses pembelajaran yang tertangguh pada bila-bila masa. Dan poin ketiga, penggunaan teknologi memberi impak positif kepada tenaga pengajar atau warga pendidik. Sistem e-pembelajaran dapat meningkatkan kefahaman pelajar secara tidak langsung. Warga pendidik juga perlu mahir menggunakan sistem ini. Itu sahaja bahagian saya daripada sorotan kajian. Seterusnya saya menyerahkan presentation ini kepada sahabat saya untuk meneruskannya. Terima kasih. Okey, seterusnya kita akan sambungkan dengan topik metodologi, iaitu metodologi yang kami guna iaitu menaik taraf pembelajaran konvensional kepada e-pembelajaran yang menggunakan digital interaktif dengan menggabungkan teknologi IoT, gamification dan augmented reality di dalam pembelajaran bagi menarik minat pelajar. Di mana e-pembelajaran ini pelajar lebih minat kepada teknologi dan gaming untuk tarik minat pelajar sendiri untuk mendapat capaian informasi. Okey, seterusnya mengkaji keberkesanan menggunakan kaedah pembelajaran secara atas talian atau sistem maya. Okey, di sini kita menggunakan MyKDeco untuk menguji pelajar-pelajar College Community Malaysia, di mana kita menghubung kaitkan sistem MyKDeco yang mengikut kurikulum College Community, dan pelajar-pelajar College Community menggunakan sistem tersebut untuk melihat keberkesanan ataupun di mana minat pelajar terhadap sistem e-learning itu tersebut. Okey, yang ketiga, menjadikan pembelajaran TVET melemati pembangunan teknologi digital dan revolusi industri 4.0. Kita lihat daripada ADI di mana A iaitu analisis pengumpulan fakta, iaitu mengenal pasti keperluan sistem, menjana alternatif dan pemilihan. Yang kedua, T, design reka bentuk informasi, di mana reka bentuk interaksi dan reka bentuk antaramuka. Yang ketiga, development, proses pembangunan sistem mengikut perancangan objektif dan pembangunan. Okey, untuk I, implement, iaitu fasa peralihan kaedah lama kepada kaedah baru, di mana kita melihat pelajar-pelajar IPT telah ataupun sedang menggunakan e-pembelajaran ataupun e-learning di dalam PNP mereka. Yang terakhir iaitu evaluation, iaitu proses pengujian kepada beberapa sampel golongan sasar, di mana golongan sasar kami adalah pelajar-pelajar College Community yang mengikuti jurusan khusus sijil pastry dan sijil kulinari di Malaysia. Okey, hasil dapatan kajian kepada kajian ini adalah di mana College Community Baling, College Community Sungai Petani, College Community Bayan Baru dan College Community Kuala Kangsar dan satu NGO iaitu KCA, Kedah Chef Association. Okey, hasil daripada dapatan kajian ini, demografi responden menunjukkan seramai 146 kajian yang telah kami buat, seramai 20.5% adalah daripada pelajar lelaki dan 79.5% adalah pelajar perempuan. Statistik deskriptif menunjukkan keperluan e-learning di dalam pembelajaran iaitu min sebanyak 4.32, pembangunan peningkatan kemahiran pembelajaran TVET 4.41, keberkesanan e-learning dalam pembelajaran TVET 4.38 dan keberkesanan sistem MyKDeco di dalam penerapan kemahiran CAD Decoration adalah sebanyak 4.41. Okey, seterusnya kita lihat tahap pengguna ICT iaitu seramai 21.2% pelajar sudah mahir, manakala 78.1% pelajar sederhana mahir. Saya sedar bahawa e-learning mempunyai banyak kelebihan. Okey, seterusnya kita lihat pembangunan peningkatan kemahiran pembelajaran TVET. Pengguna boleh memilih masa, kandungan serta mengikut kesesuaian mereka sebanyak 4.25. Pengguna tidak perlu rasa malu untuk bertanya dan berpeluang belajar tajuk yang susah berulang kali sehingga pemahaman mereka tercapai 4.51. Pengguna yang bebas melakukan carian maklumat mengikut keperluan tahap pencapaian dan pengetahuan mereka iaitu sebanyak 4.48. Saya tahu bahawa banyak bahan pembelajaran boleh diperolehi daripada e-learning 4.49.
Seterusnya saya tahu bahawa e-learning boleh meningkatkan pencapaian amali saya 4.45 dan seterusnya saya menganggap bahawa kaedah e-learning adalah cara pembelajaran pilihan saya iaitu 4.32. Jadi min keseluruhan adalah 4.41 bagi pembangunan peningkatan kemahiran pembelajaran TVET. Dan yang terakhir, hasil dapatan kajian menunjukkan majoriti responden berpreferensi bahawa kesemua item bagi pemboleh ubah keberkesanan e-learning dalam pembelajaran TVET berada pada tahap yang tinggi iaitu min sebanyak 4.38, SP 0.564. Okey, kesimpulan ke atas kajian ini adalah yang kami dapati kesedaran pembelajaran konvensional kepada pembelajaran e-learning terhadap pelajar-pelajar adalah sangat tinggi, di mana pelajar sangat berminat menggunakan e-pembelajaran di dalam pencarian PDP mereka. Yang seterusnya, e-learning juga memberi ruang pembelajaran yang fleksibel bagi meningkatkan kemahiran upskilling dan reskilling. Seterusnya, pembelajaran tanpa batasan dan fleksibel di mana pelajar boleh mengakses ataupun mendapat carian informasi di mana-mana saja. Walaupun mereka di rumah, mereka masih dapat mendapat maklumat yang tepat berkaitan dengan PDP. Dan seterusnya, menepati pembelajaran digital ke arah IR 4.0. Okey, sekian pembentangan daripada kami. Akhir kata, saya mewakili penyelidik College Community Malaysia berharap agar kertas kajian ini dapat memberi pengetahuan tentang kesedaran pembelajaran konvensional kepada pembelajaran e-pembelajaran. Sekian, terima kasih.